Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, hari ni kita hari ni tak ada slide. Hari ni kita borak secara santai lah. Sebab saya janji ada benda yang saya rasa dalam minggu lepas kot saya ada nak share lah tentang dah apa berkaitan dengan distributorship dan juga market retail sekarang lah. Sebelum ni saya mungkin boleh dengar suara saya tak? First of all, boleh dengar tak suara saya? Boleh coach, boleh. Boleh Okey, boleh okey. So, sekejap Okey. Okey, so terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam Google Meet hari inilah. So, sebenarnya mulanya saya nak buat guna FB Live. Tapi saya cuba buat semalam dia ada bunyi bising semua. So saya tak biasa sangat dengan Google Live, Facebook Live ni. So saya tukar platform lah kepada Google Meet. So insyaAllah sebab Google Meet ni saya memang subscribe lah. So dia unlimited lah masa dia. So okay, saya perasan ada yang dalam ni yang ada dalam grup kita, komuniti perincitan, ada yang saya nampak macam mungkin dapat tahu benda ni pada Facebook. Okeylah, so saya perkenalkan diri saya dululah. Okay, nama saya Syed Ahmad Rifai bin Syed Bakar, berumur 42, 43 lah macam tu. Okay, saya dalam bidang retail dan FMCG ni dah lebih kurang 22-23 tahun lah. So saya start dengan 7-Eleven tahun 2003 sebagai store associate. Store associate ni yang staff yang dekat outlet tu lah. So lebih kurang masa tu saya bekerja sebagai store associate ni dekat apa nama 7-Eleven di Melaka. Sebab masa tu saya duduk di Melaka, saya ambil diploma masa tu. So lepas habis belajar tu, saya stay kat Melaka kerja sebagai SA lah singkatan dia. So lebih kurang 6-7 bulan saya dapat peluang lah untuk transfer ke HQ di Plaza Berjaya KL sebagai merchandising clerk. Then daripada situlah start itu saya naik lah sebagai officer, senior officer, dan jawatan terakhir saya sebagai food service executive di 7-Eleven tahun 2000. Saya berada di 7-Eleven sehingga tahun 2014 ke 2015. Saya tak ingat, lebih kurang 9 tahun lebih lah, 9 tahun lebih saya di 7-Eleven. So saya lama di 7-Eleven sebab saya sambung degree sambil bekerja lah dalam bidang retail management, degree in management but major in retail management lah di Open University. So lepas grad tu saya keluar lah daripada 7-Eleven dan saya join Aeon Co lah, Aeon Jasco. So di Aeon Jasco saya sebagai senior buyer untuk kategori chill and frozen, barang-barang chill and frozen lah. So dekat sana saya sebenarnya bukan handle Aeon, saya handle special project iaitu Max Value Supermarket. Siapa yang duduk belah-belah KL tahulah kot, Max Value Supermarket ni salah satu cabang dalam Aeon yang mana dia merupakan premium supermarket lah. So saya dekat sana lebih kurang 2 tahun lebih dan saya quit. Saya tolong, bukan quit lah sebenarnya. Saya masa tu saya dapat offer CP, Cara Import Pan, company Thailand. So dekat sana saya sebagai key account manager lah. Key account manager ni dia jaga account ataupun pasaran-pasaran, tapi untuk saya jaga kedai sebenarnya dan juga petrol station lah. So dekat sana tak lama, lebih kurang beberapa bulan, saya nak relax kejap masa tu. Saya tolong Ustaz Zahazan lah, kalau siapa tahu Telaga Biru.
Saya tolong Ustaz Zazan orang kata apa, run dia punya, bukan run lah, set up dia punya Halal Mart, iaitu Bin Wahab Grocer tahun 2000 berapa, 16, 17 saya tak ingat dah. So kita dapatkan dana untuk dia untuk expand dia punya business, lagi 10 outlet lah. So bila dah dapat, saya pass kepada management dan saya dipanggil oleh Aeon, tapi bukan Aeon Co lah, masa tu Aeon Big. Aeon Big sebagai kategori manager untuk Japanese food, makanan Jepun lah, sushi, bento dan sebagainya lah. So dekat sana saya set up, banyak terlibat dalam nak kata create menu tu tak adalah, sebab yang create menu ni chef. So saya lebih kepada dapatkan dia punya raw mat lah, kira costing. Lepas tu try to develop, kata apa, kita guna central kitchen. Maknanya kita buat menu Japanese food ni dekat central kitchen dan kita hantar guna kita punya lori lah ke outlet-outlet di Klang Valley. So lepas tu saya masa tu Aeon Big ada isu lah, dia tak berapa stable, banyak yang kena transfer ke operation. So saya pun macam, sebab saya dah pernah kerja operation, so saya tak nak bagi operation dah. So saya dapat offer, saya bukanlah offer, saya minta lah dapat kerja di Village Grocer sebagai CM juga, kategori manager, juga Cik and Frozen lah. So saya pergi ke Village Grocer, di HQ dia dekat Kota Damansara, Nexus Group Nexus office tu lah yang ada dekat KD tu, Kota Damansara tu. So di sana saya fokus pada Cik and Frozen, dan saya juga terlibat dalam pembukaan outlet baru lah. Contohnya seperti Melawati Mall, Plaza Arcadia, Bangsa Village dan sebagainya lah. So kemudian lebih kurang setahun lebih saya saya join Segi Fresh. Segi Fresh saya sebagai buying manager. Dia sama juga macam kategori manager lah, tapi saya punya kategori tu dah bertukar. Saya fokus kepada barangan komoditi macam beras, tepung dan sebagainya lah, minyak masak. So dekat sana saya dapat pengalaman deal dengan badan kerajaan lah, khususnya Kabinet DCP, sebab di Segi Fresh saya terlibat dalam jualan sentuhan rakyat masa tu. Masa tu nak dekat Pilihan Raya kot, jualan sentuhan rakyat. So banyaklah terlibat dengan tu. And tapi disebabkan ada beberapa faktor lah yang saya tak boleh nak teruskan dengan Segi Fresh. So bermula saya masuk ke bahagian supplier. Sebelum ni saya dah masuk bahagian supplier masa dekat CP, tapi yang ni yang lebih lama lah. So CEO Adabi panggil untuk saya join Adabi lah sebagai Trade Marketing Manager. So Trade Marketing ni adalah satu unit baru ditubuhkan yang mana saya set up lah tim ni. Tugasnya adalah untuk yang pertama kita buat promotion di peringkat outlet, modern trade lah. Saya fokus pada pasaraya moden, Lotus, Maidin, Giant, Nantinas, Speedmart dan sebagainya. So satu, keduanya kita sebagai trade marketing ni sebagai orang tengah antara principal, Adabi dan juga pengedar dia. Dia ada 26 pengedar. So kami ni orang tengah lah, wakil Adabi dan juga sebagai juru runding antara pengedar dan juga buyer lah. Maknanya klien ni macam Maidin dan sebagainya lah. So kita banyaklah buka akaun baru dekat Adabi ni. Banyak yang saya banyak benda saya belajar. Keduanya banyak peluang baru dan banyak benda yang saya boleh buat dekat di Adabi ni lah. Antaranya saya boleh buka akaun baru, seperti macam contoh Nantinas Speedmart.
EcoShop, lepas tu Ninso, Petrol Station, Caltex, Petronas dan sebagainya lah. And TF Value juga. So selain daripada itu, masa PKP saya ada macam dijemput untuk bagi talk kepada student-student retail managementnya fakulti di International Innovative College kata saya, tentang hala tuju perciptaan lah. Dan saya juga terlibat dalam penulisan penulisan artikel dalam satu majalah, The CEO Magazine. Majalah ni overseas punya majalah. Dia pembaca dia terdiri pada Asia, Europe dan juga US lah. So kita dapat peluang ni berkolaborasi dengan Aeon. So saya diberi tugas lah, diberi tanggungjawab oleh pengurusan Adabi untuk menulis artikel tentang Adabi lah dalam majalah tu. So tu antara pengalaman yang saya dapat lah. Selain daripada tu, kita pun ada buat brand collaboration dengan Adabi dan juga Gardenia. Setiap kali macam kita ada buat carnival dekat Aeon, TF Value, setiap kali dia buka outlet, kita buat event kat situ, collaboration dengan Gardenia. Dan juga kita pun ada buat macam kontes lah, banyak marketing punya part lah. Di samping saya pun jaga bajet untuk marketing ni, especially untuk below the line lah. Dalam marketing ni dia ada dua channel of orang kata dua channel dia punya proses. Satu ATL, above the line ni lebih kepada kontes, lepas tu radio ads semuanya, itu kita panggil above the line. So yang tu saya tak involve sangat, saya involve kepada below the line. Below the line ni kita fokus pada ground lah. So event di outlet, lepas tu kalau kita nak sewa rak jualan di outlet dan kita nak buat listing apa semua, itu di bawah tanggungjawab saya lah. Walaupun sale tu dapat dekat pengedar, tapi kita sebagai wakil HQ ni, saya memantau bajet yang pengedar claim daripada kita lah. So supaya dia tak overspend, satu, lagi tu tak salah guna lah bajet yang kita dah bagi tu atau diperuntukkan tu. So itu antara yang dekat Adabi lah saya buat. Lepas tu dah lama saya kat KL, saya decide untuk keluar dari KL. So saya dapat offer sebagai GM, pengurus besar di MG Komat. Masa tu ada 10 outlet, tapi bila saya masuk, saya buat team. Kita buka lagi 5 outlet lah. Maksud ada 15 outlet dan kita ada DC lah. So masa di MG Komat ni kita cubalah, sebab dia bawa korporasi, so punya fund yang banyak, kita cuba untuk jadikan dia punya gudang tu sebagai supply chain. Walaupun kita supply dekat outlet MG Komat, dan saya cuba untuk supply ke kedai-kedai lain atau outlet lain lah, supaya kita boleh, satu, kita dapat harga murah, dan kita boleh jual dengan harga yang lebih murah lah kepada kedai-kedai itulah. So kita cuba nak stablekan harga lah. Percubaan dululah, tapi ada banyak isu semua. Ada pergolakan di peringkat atasan juga. So saya decide untuk keluar lah. Saya tak lama, lebih kurang 9 bulan. Dan saya join salah satu pasaraya di bawah Majlis Agama Islam Pahang. Kalau siapa yang daripada Pahang tahulah, pasaraya Darul Makmur, sebagai head of merchandising. Saya dipanggil oleh GM, kebetulan GM tu kawan saya masa dekat Village Grocer dulu. So dia panggil saya untuk betulkan merchandising punya structure lah. Dari segi kontrak dengan supplier, buy income, dan dengan IKS kita put as a consignment punya supplier dan sebagainya lah. So kat sana lebih kurang saya tak lama, saya dalam 5 bulan. So saya lebih kepada recovery plan bahagian merchandising-nya. So once dia dapat collect dia punya buy income, listing fee, rebate dan sebagainya, dan saya quit lah. Sebab masa tu saya dapat offer FGV, Felda Global Ventures,
tapi bukan FGV Holding lah, bukan FGV Holding, saya dapat FGV Dairy, iaitu susu. Kalau siapa tahu fresh milk dia yang brand Bright Cow. So saya dapat offer dekat situ sebagai senior marketing manager lah. So dekat sana saya tak lama lah, seminggu je, sebab saya tengok macam governmentnya style kan, dia ada banyak sangat birokrasi. Saya tak biasa kerja dengan government punya cara, sebab saya banyak kerja dengan multinational company dan juga fully private lah. So saya tak boleh nak catch up dan saya quit lah. Saya quit dan saya decided untuk buat benda ni lah. Saya buat training, buat consultation untuk untuk give back my knowledge dengan experience kepada community lah. Sebab kenapa saya buat macam tu, sebab satunya saya sebenarnya saya tak terniat pun nak buat benda-benda ni, sebab tak ada orang yang buat. Satu, keduanya, masa saya dibayar, saya pernah tengok kita punya usahawan lah, supplier Melayu ni kena tipu lah depan mata saya. So saya rasa bila saya tanya, diorang kebanyakan tak ada knowledge macam mana nak deal dengan retail ni. So saya rasa bertanggungjawab lah untuk orang kata apa, share ilmu dan experience saya ada. Dan dalam masa sama juga saya ada buat coaching lah ataupun consultant dekat beberapa company. Dan saya pun dah tulis buku, actually buku dah siap dah. Cumanya sekarang dalam proses untuk printing lah. So dekat buku tu saya tulis bersama dengan kawan saya lah. Dia, kalau siapa tahu, Coach Idaha. So dia tulis part HR dan saya tulis bahagian retail lah, daripada operation, finance, sistem dan sebagainya lah. So 80% daripada buku tu memang penulisan saya lah. Another 20% yang Coach Idaha tu lah. So itulah sedikit sebanyak saya punya background lah dalam retail dan juga FMCG. Okay, tujuan saya nak buat live ni sebab satu, saya tengok, sebab saya ada, kalau siapa yang follow saya punya FB, siapa yang follow saya punya TikTok, even saya punya LinkedIn dan juga YouTube, saya lebih kepada video-video pendek. Satu, keduanya saya banyak menulis tentang sesuatu isu atau perkara tu. So saya rasa macam benda tu tak sampai tau, dia ada limit dia. So that's why saya terfikirlah, why not saya kita macam santai share share knowledge ataupun apa-apa info kita boleh tukar kat sini. Dia lebih kepada, sebab sebelum ni kalau training saya present, ada slide, tapi yang ni saya tak present. Kita cuma bercakap, borak-borak biasalah, macam kita borak kat kedai kopi, tapi lebih fokus pada retail lah, retail dan FMCG lah. So bagi siapa yang ikut saya punya penulisan baru-baru ni, saya rasa bulan yang lepas, sebab saya ada cakap, saya ada tinggalkan satu keyword masa tu, pasal distributorship, iaitu kalau siapa yang main distributorship, saya ada tinggalkan dua perkara yang saya buat tergantung. Dalam FB pun saya tulis tergantung, dalam WhatsApp group pun saya tulis tergantung, dalam TikTok pun saya tulis tergantung, iaitu dua benda ni, distribution level dan juga retail audit. Dua benda ni lah. So saya cakap saya akan bagi jawapan tu bila sampai masanya. Saya tak nak tulis, saya tak nak buat video, saya nak terangkan tu secara live lah. So hari ni lah benda-benda tu. Saya ada bagi lah, saya ada tulis sikit pasal distribution level ni, tapi tak begitu, orang kata apa, tak menyeluruh lah. So hari ni saya akan cerita secara menyeluruh lah. So hari ni saya akan, sebelum tu saya akan beritahu lah apa topik yang saya akan ceritakan. Kalau ada soalan boleh tanya secara secara lisan ataupun boleh chat, tapi kalau boleh lisan lah, sebab kita bukan formal. Kalau macam formal, macam saya buat kelas, biasanya saya akan minta soalan secara chat sebab saya takut terlepas. Tapi yang ni sebab kita tak formal, so
feel free to tanya soalan ataupun bagi pendapat sebab kita lebih kepada perbincangan lah. So antara yang saya nak sebut yang nak saya sentuh atau kita bincang malam ni secara santai iaitu satu, distribution level, keduanya retail audit, ketiganya kita akan cerita pasal current situation lah dalam retail punya industri. So ada beberapa orang kata senario yang berlaku lah. Sebab baru-baru ni pun saya ke orang kata apa, saya ke KL. So saya berjumpa baliklah kawan-kawan saya dalam industri. Saya jumpa Biseria punya buyer, Biseria supermarket punya buyer, GT Mart, Post Shop, Aeon dan sebagainya lah. Kita jumpa baliklah kawan-kawan lama. So dia bagi pandangan lah apa yang berlaku dekat market dan saya pun ceritalah apa yang berlaku di sebelah East Coast, especially sebelah Pahang. Okay, so itu antara yang kita sentuh lah. So apa yang saya nak terangkan di sini lah tentang distribution level lah. Kalau siapa yang main, kita start dengan distributorship dulu. Okay, yang ni saya ceritakan berdasarkan apa yang saya buat. Saya tak akan bercerita pasal teori, kita lebih praktikal, lebih kepada senario semasa. So apa yang saya buat dulu dan apa yang mana saya buat banyak di Adabi lah. So ini yang saya cuba bagilah, orang kata share, mungkin boleh ambil sebagai info pun boleh, ataupun yalah sebagai, kalau nak ikut bolehlah ikut, kalau tak boleh sebagai pengetahuan tambahan lah. Saya tak paksa untuk ikut, tapi saya share lah apa yang saya tahu. So saya suka sharing. Okay, kita fokus, saya cerita pasal Adabi lah sebab saya banyak dengar Adabi. So kalau sebelum saya cerita sikit lah, Adabi ni yang saya tahulah dia satu company yang besar lah. Dia lebih kurang 30 tahun lebih dalam industri pembuatan makanan dan saya sangat terhutang budi kepada Adabi. Sebab di Adabi lah saya dapat besarkan networking saya, di Adabi lah yang mencorak saya menjadi seorang yang berani, yang berkeyakinan, sebab banyak peluang yang diberikan oleh Adabi kepada saya untuk ke depan. So saya terhutang budi lah dengan Adabi ni. So secara tapi satu perkara yang saya suka tentang structure dia, mungkin boleh dijadikan contoh lah. Mereka tak ada distributor yang third party. Maksudnya kalau macam sesetengah food manufacturer, even macam jenama-jenama daripada luar pun, dia akan cari third party untuk jadi dia punya distributor. Tapi tidak bagi inilah company ni. So dia ada lebih kurang 26 distributor. So semuanya di bawah semuanya anak syarikat mereka lah. So apa yang mereka buat ialah whatever barang yang mereka keluarkan, mereka akan minta dia punya anak syarikat 26 distributor ni untuk supply ke outlet. So dia macam live light pocket lah. Pocket kanan pun masuk, pocket kiri pun masuk lah. The owner Datuk Seri Mansur is very smart lah. So apa yang saya belajar, diorang akan macam contoh modern trade, dia akan ada dua structure. Sebab modern trade ni kalau siapa tahu, dia akan bermain dengan trading term agreement dalam bahasa Malaysia ni perjanjian terma dagangan lah. So yang ni mana-mana macam contoh Maidin ke apa ke, kita kena sign agreement ni. So dia ada back end margin, front margin, commission margin. So benda-benda ni lah yang ada dalam agreement tu. So dia very technical. So apa yang masa saya di Adabi ni, kita akan bagi budget lah, certain budget macam listing fee dengan sewaan rak jualan adalah di bawah Adabi atau principal lah. Macam saya principal, saya yang pegang budget tu. Tapi yang rebate macam opening account, kalau ada DC charges, kalau ada incentive rebate ke apa ke,
itu di bawah pengedar lah. Reason dia sebab yang melibatkan RDB, yang tanggungan RDB macam listing, secondary display rental atau sewaan rak jualan ni, sebab kita nak fokus pada kita punya penetration satu, keduanya branding kita. So that's why fair untuk kita bear the cost. Tapi yang part-part lain macam opening account, rebate, insentif rebate ataupun DC charges ni ditanggung oleh pengedar sebabnya dia lebih kepada sale. Maknanya sebab sale diorang, so diorang kena tangguhlah dia punya cost. Takkan nak dapat revenue tanpa ada investment. Takkan nak ikut apa, nak semua nak di subsidi oleh principal. So itu yang menyebabkan saya letak dia punya benchmark kat situ lah. So apa yang berlaku ialah sebelum ni kita tak tahu apa yang diorang buat, dan kadang-kadang adakah claim tu betul ataupun diorang saja-saja claim tapi hasil claim tu dia guna untuk buat benda lain lah. So that's why kita come out dengan, bukan saya lah yang come out, management come out dengan dua pendekatan ni lah, which is saya rasa boleh guna lah. Satunya distribution level lah. Okay, distribution level ni maksudnya kita di peringkat principal ataupun kilang akan memantau kawasan atau kawasan yang diservis lah. So adakah dia betul-betul dia pergi servis, dan berapa peratusan kawasan yang dia diservis tu, adakah memang 70%, 80% atau sekadar 30-40%. So biasanya kalau macam tu kita akan check lah, sebab kita ada satu team yang dipanggil unit pentadbiran subsidiary UPS ni, dia yang akan monitor distributor ni lah. So di peringkat saya pula, sebab yang tu part UPS saya tak boleh masuk campur. So di peringkat saya akan counter check sama ada okay, dia masuk kawasan ni adakah whatever, kalau ada listing fee, even though kalau dia buat trade offer ni maksudnya kita retailer beli 10, contoh dia beli 10 carton percuma 1 carton. So budget tu adakah digunakan cara yang betul, so dia akan hantar report lah. Hantar report yang kita akan tengok lah sama ada betul tak, sebab kita nak kena, sebab macam saya nak pastikan semua bajet yang bawah saya yang saya keluarkan tu digunakan dengan efisien lah. Sebab saya pegang bajet lebih kurang 14 juta setahun untuk ni lah, untuk bahagian trade marketing ni. Memang bawah saya lah. So kalau diorang ada percubaan untuk bila diorang nak claim, diorang akan direct dengan management, especially CEO lah. But CEO akan cakap dia takkan sign kalau tak ada endorsement daripada saya lah, team trade marketing lah yang saya lead lah. So kalau kita endorse baru management akan approve lah kat situ. That's why saya akan buat benda-benda macam ni lah. So distribution level ni kita akan pastikan yang satu, adakah betul dia punya kata peratusan area yang dia masuk tu selari dengan dia punya amount atau bajet yang dia request. Itu adalah dipanggil distribution level lah secara maknanya, secara dia punya terms tu lah. So retail audit ni pula kita buat nak kata macam ambush pun tak jugalah, kita check lah. Kita buat checking secara berkala lah. So di company ni kita akan letak seorang wakil daripada HQ setiap distributor. Dia panggil SDE. SDE ni nama penuh dia Sales Development Executive. Eksekutif pembangunan jualan lah. Walaupun Sales Development Executive ni tidaklah di bawah marketing, di bawah sales, sebab marketing dan sales adalah different department. So kita berhubung rapat dengan sales untuk dapatkan adakah barang-barang yang dikeluarkan oleh kilang ni betul-betul masuk ataupun tak. Sebab kita setiap bulan saya akan dapat list outlet mana yang dah masuk, dan saya akan minta data untuk saya buat sales analysis lah. Pada sales analysis tu lah saya boleh plotkan saya punya bajet. Saya katakan based pada contohnya 2023 tahun lepas, saya akan tengok dia punya sale from Jan to December.
So kita tengok dia punya sell out sales. So kalau sale dia berbaloi dengan apa yang diminta, dan kita akan allocate bajet yang lebih besar lah untuk next year. Kalau tak, kita akan reduce lah. So tugas saya kat situ adalah counter check lah dia punya sale tu adakah sama dengan bajet yang kita allocate. Tu satu. Okay, dari segi saya terlepas cakap dari sell out Okay, kebanyakan company-company besar, distributor lah, okay, orang kata company besar ni, so dia akan ada dua jenis sale yang dia akan buat. Satu sell out, satu sell in. Apa tu sell out, apa tu sell in? Okay, kita start dengan sell in. Sell in ni adalah transaksi jualan yang dibuat oleh principal atau kilang kepada pengedar. So dia jual dipanggil sell in. Tapi biasanya kalau company-company besar dia tak heran sangat sell in ni, pasal sell in ni macam jualan tu dah dijangka, dia ketak sikit, confirm beli lah. So kita tak fokus sangat pada sell in. Yang kita fokus ada yang nombor 2 tu lah, sell out. Sell out ni adalah jualan pengedar kepada kedai atau pasar raya lah. So ini yang kita akan fokus sebenarnya. So itu yang berlaku lah structure dia. Tu yang pertama. Yang kedua, dari segi distribution level. Okay, ada ini yang bukan saya aturkan lah, sebab saya selalu bagi advice kepada pengedar, dan saya juga ada buat every quarter saya akan buat training kepada salesman setiap pengedar. Dari segi modern trade punya sistem lah, pasar raya punya sistem. Okay, apa yang saya ni, kalau kata macam ada satu-satu pengedar tu dia pakai DC, outlet yang di servis tu pakai DC, so hanya pengedar tu sajalah yang supply dekat DC tu. Contohnya kalau dia supply kat Tesco, Lotus pakai DC, so that's distributor hanya fokus pada DC sajalah. Melainkan kalau ada special case, kalau macam raya, Lotus di Kelantan nak minta orang kata promoter. So dia dekat KL, susahlah dia nak bagi promoter kat sana. So apa yang dia buat adalah saya sarankan distributor yang dekat Kelantan pinjamkan promoter dia untuk buat whatever lah, nak buat sampling ke dekat Lotus kat Kelantan ni, but the cost overhead promoter tu hendaklah ditanggung oleh yang KL tu lah. So fair lah. Itu dari segi ada DC. Ada juga yang dari segi konsep macam saya bagi contoh macam TF Value. Okay, TF Value ni ada lebih kurang 40 lebih outlet, dan dia ada bukan saja di KL, dia ada di Perak, di Kedah dan sebagainya. So dia tak pakai DC. So bila tak pakai DC, bila supplier ni dia perlu servis semua outlet. So apa yang of course lah, kita sebab kita di peringkat principal kilang, kita tak ada capacity ataupun kita tak ada kekuatan untuk servis dekat pasar raya ni. Kita menggunakan kita punya distributor. So apa yang saya plan dulu adalah, okay, kita akan ambil satu distributor, main distributor, yang saya akan pergilah dengan distributor ni, deal dengan buyer untuk untuk ceritalah benda-benda ni kepada mereka, yang kita pakai satu distributor, whatever payment, listing ataupun ordering, guna satu distributor ni saja. So distributor ni pula bila dia dapat payment atau dia dapat PO, dia akan communicate dengan sub-distributor lah, distributor lain yang dekat kawasan-kawasan terbabit. So bila dia bagi dia bagi PO tu, dia orang akan hantar lah, dia akan hantar dan dia akan claim balik kepada main distributor ni. So macam konsep main con dengan subcon lah, beza macam tu lah konsep dia. So cuma yang untungnya dekat main lah. So main ni bila dia bayar, dia akan charge on the management fee lah, mungkin 2% atau 3% lah daripada total value, amount tu kepada sub distributor lah. So basically itu adalah kaedah-kaedah yang digunakan lah, dan biasanya akan ada konflik lah, tapi biasanya konflik tu kita akan selesaikan secara musyawarah lah, sebab peranan saya banyak lah masa dihadapi tu.
Di samping kita listing barang, kita pergi negotiate. Saya juga jadi orang tengah untuk selesaikan sebarang pertelingkahan antara sama distributor, macam mana kita nak setkan satu 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 apa satu garis panduan supaya situasi menang-menang untuk kedua-dua pihak lah. So antara itu adalah peranan-peranan saya lah. Dan dari segi structure, ramai ada juga sebelum ni bagi tahu saya macam mana structure margin. Okey, biasanya kalau dekat yang ni saya bagi hint lah, on average margin yang dia dapat. So apa yang macam mana dia boleh cover balik. So basically kebanyakan produk yang kita bagi dekat distributor kita biasanya kita bagi dalam 15% lah margin dekat on average kepada distributor, dan distributor akan adalah dia punya calculation yang dia akan bagi kepada kepada pasaraya ataupun akaun dia. Kalau macam kedai tradisional tu tak ada isu lah sebab dia tak ada TTA. Tapi yang macam yang modern trade ni, macam convenience store macam KK Mart apa semua ni, dia ada dia punya TTA lah. Nak rebate tu, rebate ni. So rebate ni lah dia akan claim balik dengan kilang. Dan of course lah rebate tu di bawah saya lah. Bukan kata yang maksudnya yang rebate yang macam ANP lah maksudnya. Rebate marketing dan pengiklanan ni, advertising and promotion, rebate promosi dan pengiklanan ni dia akan claim balik kepada kilang lah. So apa yang saya buat, walaupun kita bagi 15%, ada certain portion kita bagi kat dia juga yang kita subsidikan, tapi adalah certain part yang kita tak bagi 100% lah. Biasanya dulu saya akan tetapkan maksimum dia boleh claim 1.5% saja daripada total amount yang AMP tu, 1.5%. So kalau ada listing tak apalah, listing saya tanggung, secondary display saya tanggung. Tapi yang macam clear AMP ni kita akan bagi dia orang claim hanya 1.5% daripada total. Dan saya juga sarankan untuk dia orang return pun, terima return pun 1% lah. Cuba minimumkan return punya barang ke tempat mereka, ke tempat pengedar lah. Biasanya barang-barang yang di return tu dalam market biasanya kita akan retailer atau peruncit akan return bila barang tu dah 6 bulan punya jangka hayat produk tu, 6 bulan dan ke bawah. So dia akan return lah. So apa yang kita buat biasanya 6 bulan tu kita akan barang tu kita, kalau barang tu ada tempoh yang lama lagi, lebih kurang 4-5 bulan ni, kita akan buat sampling lah. Sampling tu lah kita guna barang-barang yang return tu lah. Tapi dia masih okey lah, masih elok. So kadang kita buat barang sampling, kadang kita buat CSR, macam contoh macam kita ada buat macam masa banjir ke apa, so kita letakkan barang-barang tu lah yang masih boleh dipakai. Di samping adalah bajet lain yang kita letak barang-barang stok-stok yang fresh pun kita letak, tapi kita campur lah. Itu antara yang kita cuba kurangkan kerugian. Itu yang ni lah, yang secara apa yang saya katakan dalam bahagian distributorship ni. Sebenarnya banyak lagi. So kalau nak cerita pun tak sempat satu malam ni, sebab dia sebab 4 tahun punya kerja. Banyak lagi lah yang detail-detail yang ni, itu saya tak cerita lagi. Yang macam mana kita nego dengan buyer, yang mana kita boleh waive ataupun kita boleh kecualikan listing fee, tak payah bayar, tapi kita gantikan benda lain. Saya pernah buat. Ini pengalaman saya lah. Sebab kita ada account dengan Aeonco. Aeonco ni dia punya listing fee RM300 per SKU per outlet. So biasanya dia akan, kalau kita nego pun dia akan potong separuh lah, 150. The best part, saya pernah listing 15 SKU untuk semua outlet, lebih kurang dia ada 30 lebih ke 40 lebih, termasuk max value, with zero cost. Saya tak payah bayar apa-apa.
Cumanya saya cuma support dari segi promotion dan saya buat carnival. Dulu saya ada buat 2 carnival di Aeon, satu di Aeon AU2 dan satu lagi Aeon Nilai. So carnival tu kita buat 3 hari lah, ada artis apa semua. That cost dia dah cover kita punya listing. Sedangkan listing masa tu beratus ribu. Cuma yang saya rasa lebih kurang 120,000 kot sepatutnya yang kena bayar. Tapi disebabkan kita nego dan diorang setujulah nak buat huha dekat outlet dia, buat carnival dan sebagainya, saya cuma invest lebih kurang satu carnival tu, satu event tu 10,000, buat dekat dua outlet 20,000 je kita invest. And of course lah kita bagi some promo cost lah untuk barang-barang yang kita nak buat promotion ni, untuk barang baru ni. So kita dapat jimat lah kat situ. So basically itu yang distributionship lah yang saya nak share, sebab yang ni lebih santai, so tak adalah saya nak fokus terlampau serius sangat. So kalau ada soalan boleh buka, boleh tanya. Saya tak ada masalah lah, cuma malam ni kita nak borak-borak biasa je lah. Sebelum kita ke topik retail, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita ke topik retail lah. So retail ni, so kita akan cerita lah, saya akan cerita tentang siapa yang pernah join saya kelas dan juga dalam link saya, dia akan tahulah pasal retail ni. Okay, saya nak ceritalah tentang, saya tak nak cerita pasal retail punya konsep, retail punya ni, kedai, konsep ni, konsep tu, apa tu margin, commercial margin apa semua, apa tu barang, apa space waster apa semua, saya tak nak cerita tu. Itu kita spesifik ada hari yang lain lah, ataupun kelas lah, sebab itu lebih spesifik, dia lebih kena bagi tumpuan yang lebih. Cumanya saya nak ceritalah situasi semasa dalam retail sekarang. Okay, sekarang ni kebanyakan banyak dah dekat Klang Valley munculnya supermarket baru lah. So untuk pengetahuan, even supplier pun dah ada supermarket dia. Contohnya kalau siapa tahu ayam dinding pun dah ada dia punya Fresh Mart dia sendiri. So kenapa dia, then Mami pun ada. Mami, kalau siapa tak tahu, Mami ni dia punya kedai dia adalah Imat24. Imat24 ni Mami Mami dah Merdeka. So diorang sebab kebanyakan diorang ni dah kebanyakan company besar ni, diorang punya barang ni dah maksimum, boleh katakan maksimum lah, masuk semua pasar raya, kedai-kedai runcit. So diorang perlukan penetration dan diorang buatlah kedai diorang, dan boleh kurangkan mungkin harga untuk barang diorang mungkin kurang lah kot dekat situ, sebab saya tak pernah masuk lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, macam contoh sekarang ni, Pos Malaysia pun dah ada dia punya Post Shop. Post Shop ni convenience store lah. Kebanyakan yang buat ni adalah, bukan yang kebanyakan lah, hampir semua yang terlibat dalam projek Post Shop ni adalah orang 7-Eleven lah, kawan saya dulu. So Post Shop sekarang ni dia dah ada 9 ke 10 outlet. Latest yang saya tahu, yang sebab kawan saya dalam tu, dia bagi tahu hari Rabu ni dia akan buka yang ke-11 ni, dekat Shah Alam. Pos Malaysia Shah Alam tu dia akan buka Post Shop lah. Post Shop, dan dia orang akan buka target lebih kurang 40 outlet dah dalam first quarter kalau tak silap. Sebab Post Shop ni dia orang ada fund daripada DRB lah, DRB ICOM. So masing-masing dah fokus pada retail lah. Cumanya kalau siapa yang main dengan distributorship ada barang, saya sarankan pergilah listing kat Post Shop, sebab dia tak ada listing fee, dia perlukan barang. So setakat hari ni dia free. So siapa-siapa nak propose kat Post Shop boleh pergilah sementara, sebab merchandising manager dia baru resign. So takut nanti kalau masuk yang baru dia akan buatlah macam-macam syarat, dia payah lah. So tu saranan saya lah. Yang berikutnya, dah ada pasal, kalau siapa tahu pasar besar supermarket ni, nama supermarket tu Pasar Besar. Dia dah ada dekat mana, dekat Central Market. So yang ni dia fokus pada barang-barang lokal.
Sebab saya jumpa buyer dia pun kawan saya, jumpa minggu lepas, dia kata dia minta tolong saya kalau ada siapa-siapa yang nak supply barang, barang-barang lokal lah especially. Contohnya yang Belah Pahang nak supply paste ikan patin ke, boleh supply dekat dia orang lah, sebab dia orang tengah cari barang-barang lokal lah, sebab situ kawasan pelancong. So tak ada trading term, tak ada listing fee, tak ada open account, cuma dia minta certain margin lah. Tak silap saya 30% margin dia. So saya rasa perlu rebut lah peluang tu. So selain daripada tu, kita tengok macam convenience store, macam 7-Eleven ni dia dah rancak revamp atau buat renovation untuk pergi ke konsep 7 Cafe lah, sebab dia tengok dengan orang kata agresifnya apa nama tu, Family Mart. Kalau siapa tahu Family Mart ni, dia dah dapat halal, dia tak jual beer, dan dia agresif di Pantai Timur, especially Kuantan. Kuantan dah ada berapa? 4-5 tak silap saya. So itu dari segi convenience store lah. So kalau kita pergi ke atas sikit, mini market, 99 Speed Mart. So kalau kita tahu 99 Speed Mart, dia sangat agresif buka outlet, dan dia buka channel lagi satu yang kita panggil B2B lah, business to business. Maksudnya dia ada buka satu wholesaler punya part, yang mananya kalau kita nak beli barang, maksudnya kedai-kedai kecil nak beli barang, boleh beli dengan dia, sebab dia beli secara pukal dan dia jual pada kedai-kedai kecil lah. Yang ni yang saya cuba buat dekat koperasi dulu, so dia pun dah buat. So macam tu juga dengan Yombik, macam tu juga dengan Lotus, dan masing-masing dah ke arah tu. So dia tak fokus pada kedai dia fokus pada kedai-kedai orang lain juga di supply. So yalah, mungkin kalau ada siapa-siapa yang nak cari, sebab kebanyakan kalau kita nak harapkan dia distributor, ni dia ada dua jenis harga wholesale, harga retail. So dia tengok pada berapa kuantiti kita, minimum order quantity. Kalau kita beli banyak, kita dapatlah wholesale punya harga yang lagi murah. Kalau kita beli sikit, kita dapat yang retail price ni agak mahal. Kalau compare dengan apa yang macam 99 apa semua offer kat kita, ada barang yang dia murah, ada barang yang dia mahal daripada supplier lah. So kita boleh buat cost analysis lah kat situ. So ya, itu antara yang ni lah yang berlaku sekarang. Dan manakala Village Grocer pula, dia orang dah nak jual. Sebelum ni On Tai Kim. Pas On Tai Kim, masa saya dulu masih lagi On's Family. Then dia dah jual pada Nevis Group. Nevis Group ni company Europe lah, yang own Village Grocer. Sekarang ni dia dah menjenamakan dia punya Village Grocer tu pada The Food Purveyor. Dalam The Food Purveyor tu dia ada Village Grocer, dia ada food merchant, dia ada Ben's Independent Grocer. So dia dah satu grup kan dengan On Tai Kim lah, lagi satu OTK. So saya dapat tahu dia pun akan jual dia punya business lah, lebih kurang 1.8 billion lah. So biasalah kalau company besar, bila dia dah besar, dia nak dapat untung, dia akan jual lah business tu kepada pihak lain lah. Itu dari segi Village Grocer. Dan Giant pula, kalau siapa tahu, Giant sekarang dah dibeli oleh Sogo, dan Sogo merasakan Giant Mini tak profit, dan diorang pun nak let go lah Giant Mini. Itu yang basically apa yang berlaku dalam market lah. So adalah player-player baru macam GT Mart di Kelang, lepas tu tapi masih lagi develop stage lah, tak macam yang dah besar-besar ni. Kalau tanya saya apa pandangan saya untuk tahun 2024 ni, saya boleh cakapkan yalah, banyaknya player baru tu, especially di Klang Valley tu memang ada. Cumanya masing-masing berlumba untuk tawarkan harga yang murah lah. Sebabkan yalah, kita tahu purchasing power kita pun agak kritikal sekarang. So daripada harga murah tu, macam mana dia nak tawarkan harga murah, dia akan fokus pada local punya barang lah. Macam saya cakap pasar besar tu, dan a few supermarket pun dah ke arah tu, dan ada yang buka yang jenis konsep RM2 lebih, yang bagi kata affordable price untuk orang berbelanja. So itu antara
yang kita nampak, yang saya nampak lah sekarang lah yang akan berlaku. Dan di samping banyaknya outlet-outlet yang berkonsepkan F&B lah, macam Family Mart apa semua tu. Dan even ada yang saya tengok yang ada konsep Thailand pun dah ada, yang dekat Bukit Bintang tu pun banyak yang ya semua nak ke arah tu lah semuanya. So kalau tanya saya, konsep macam food ni boleh, tapi dia lebih kepada kesesuaian tempat lah. Kalau Klang Valley tu tak ada masalah, tapi kalau luar pada Klang Valley tu kena tengok tempat juga lah. Kalau macam Kuantan okey. Satu lagi yang saya boleh share, uh, 99 Speed Mart tak boleh masuk ke Kelantan setakat ni lah. So dia nak protect kita punya orang kata kedai-kedai kecil lah kat Kelantan. Even dekat Kelantan ni yang paling kuat adalah Pantai Timur. Dia ada Pantai Timur Mart. Pantai Timur Mart pun dia dah limitkan kota dia. Kota dia tak boleh buka yang mart. Kalau nak buka dia kena buka yang besar lah. Itu antara polisi yang dia bawa oleh kerajaan negeri lah untuk protect traditional traders ni yang dekat Kelantan ni. So itu antara sharing lah yang saya boleh kongsikan pada hari ni. So kalau ada soalan boleh tanya, even kalau tak nak cakap boleh chat lah kalau nak tanya apa yang apa perkembangan, contoh apa perkembangan KK Mart, apa boleh tanya saya lah. Saya buka untuk pertanyaan. Katakan saya nak cakap je kan. So saya open lah siapa-siapa nak ni. Okey, Assalamualaikum Tuan Syed. Assalamualaikum. Saya Puan Zainah. Okey. Ya. Saya nak tanyalah dengan the recent scenario sekarang ni, especially macam contoh post shop yang you cerita tadi tu kan. Ya. So kita tengok dia adakah dia hanya follow the trend, just macam try and error punya situation ke, dengan diorang cuba buka this kind of convenience store, ataupun macam mana, apa yang diorang cuba buat, apakah strategi diorang sebenarnya on retail, sebab dia macam tiba-tiba dia terus lari daripada diorang punya nature business lah kan, buat logistik dan sebagainya. And then adakah dengan strategi buka sebanyak mungkin tu adalah strategi yang betul dalam masa yang cepat, ke sepatutnya diorang lebih slow and steady, tengok how the market reaction dulu, baru dia moving forward, dia pergi dengan lebih cepat. So what's your opinion? Okay, terima kasih Puan Zainah. Bagus soalan tu, which is benda ni saya pernah tanya dulu lah dekat diorang. Okay, sebelum tu saya bagi tahu lah relate kenapa dia buka. Okay, kalau untuk pengetahuan semua, Post Malaysia ni, dia CEO dia adalah Mak Saleh, bukan Melayu. That's why Mak Saleh ni dia punya vision dia jauh. So dia nak orang kata diversify dia punya business daripada logistik dan semua ni lah. So dia buka satu segmen which is retail, sebab dia nampak retail ni macam ada potensi. Okay, so itu yang diorang pun dah spend on the retail lah, to shop. Tetapi kalau tanya saya secara peribadi, saya rasa bukanlah saya kata agak suka lah, tapi saya masih tertanya-tanya dia punya orang kata dia punya mission dia lah, goal dia, matlamat dia untuk buka. Pasalnya satu, bila kalau Puan ada masa lah boleh pergi outlet dekat Brickfield dengan Medan Tuanku yang dah buka pada KL lah. Konsep dia satu, adakah dia tahu kekuatan dia? Sebab kalau saya sebagai customer, ni pandangan saya nak pergi ke post shop tu atas dasar apa? Sebab kita tahu post ni, kita dah tahu beli stamp, nak post surat lah, apa benda lah, nak bayar bill lah, tu lah, ni lah. Itu yang kita tahu, dia punya nature of business. Tapi untuk post shop ni, untuk saya pergi, saya nak beli barang,
baik saya beli dekat kedai runcit, baik saya beli kat 99 Speed Mart, ataupun kalau konsep yang convenience store, baik saya pergi Family Mart yang banyak assortment yang kita tahu kita boleh makan order ke apa benda tu, ataupun yang lebih lokal sikit, baik saya pergi KK Mart. Cuma dia punya struggle dekat situ yang saya boleh nampak lah. Dia agak, saya tak tahu macam mana lah, dia tak ada core product tau. Apa yang boleh menarik dia? Bagi contoh perbandingan. Family Mart kita tahu, dia akan kuat dekat audience dia. Yelah, service dia. 7-Eleven, Slurpee dia. Walaupun Slurpee selalu rosak, tapi orang kenal 7-Eleven dengan Slurpee. Coffee. Dan 99 Speed Mart kita tahu, orang tak kisah pun sebab dia jual murah. So orang tahu, orang akan pergi pasal murah. KK Mart, asal boleh. Tapi sebab susunan dia lah. Tapi orang masih lagi boleh terima KK Mart tu sebab dia datang dalam keadaan dia selari dengan 99 Speed Mart. Tapi yang post shop ni agak lambat ni, dia agak ni lah yang saya tak tahu apa dia punya tarikan dan apa dia yang boleh menyebabkan orang nak pergi. Melainkan dia akan buat propaganda lah, marketing. Marketing semua boleh buat, tapi the back end punya support tu, itu pandangan saya lah. Unless dia buat magic, dia dah tahu okay dia punya core produk dia, ataupun dalam istilah retail kita panggil dia punya star performance dia. Star performance ni sale tinggi, margin tinggi yang menggalakkan orang datang, then okay. Sebab saya tak nampak lagi. Sebab konsep food dia pun, bila saya tengok food dia ada buat food lah, F&B, ada food warmer. Untuk pengetahuan puan, itu zaman saya 7-Eleven, masa saya jadi food service executive tahun 2010 punya konsep tu. Dah outdated dah pun. So dia kena buat macam yang, dia kena follow trend yang macam, kalau dia ada ni lah, dia nak buat yang konsep yang convenience store, yang betul-betul convenience store, dia kena fokus pada dia mungkinlah dia boleh study on the Family Mart, on the eMart 24, on the CU Mart, apa kekuatan dia kat situ. Itu pandangan saya lah. Okay. So basically macam Postmart ni dia tak ada dia punya star performer lagi lah. Dia macam dia masih try and error lah, mencari-cari identity. Ya, masih lagi mencari identiti lah. Even puan ada dalam grup community ke? Ada. Itu yang saya tengok tunjuk dia punya result tu kan, dia punya sales. Macam tu. Itulah daripada situ saya tengok, saya study dia punya figure tu. Saya dah dapat tahu macam dia masih lagi tercari-cari dia punya kekuatan lah. Tapi mungkin strategi dia lah, mungkin strategi dia yang saya nampak, yang saya baca, dia akan main dekat numbers of store. Tak kisahlah dia tak perform, dia akan main kat numbers of store, dan apa yang dia buat, dia akan buat konsep. Kalau dia main numbers of store, dia akan ikut konsep macam KK Mart. KK Mart, kita tahu dia tak berapa ni, dia tak berapa, kata orang tak berapa nak tengok sangat nak pergi KK Mart. Tapi dia main konsep, apa yang saya maksudkan main konsep of number of store ni, bila dia store dia bertambah, dia akan flower supplier untuk datang, dan dia akan kata dia punya sale tu cover dengan back end margin dia lah. Dia akan trading term tu lah, aku cah rebate ni bla 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 bla, so aku boleh hidup dengan back end aku, front margin aku, sale aku drop pun tak apa, aku ada backup daripada supplier. Kalau dia main number of store lah yang saya nampak lah. Okay, that means strategi dia buka laju-laju tu pun hanya maksudnya macam itu strategi untuk dapatkan dari segi volume lah. Bukan yang saya nampak buat masa sekarang lah. So mungkin akan datang, saya tak pastilah bila, sebab sekarang ni untuk pengetahuan, merchandising team dia pun tak ada sebenarnya. So baru resign tu. So operation jaga merchandising. Dan dia pun masuk barang pun, saya pun yalah barang yang saya rasa tak apa sesuai lah kot. Itu yang saya cuba bantu. Saya cakap at least you masuklah barang yang orang cari. Dan kalau kawasan-kawasan turis tu, you masuklah barang-barang yang macam local punya barang, tapi dia macam ada macam lebih presentable lah. So masuk je lah. So saya harapkan ada magic lah kat situ. Kalau tidak, dia akan run bounded lah. Sebab end of the day, sebab saya dengar dia dapat apa nama? Dia dapat dana daripada DRB. Lepas tu dia akan tanyalah apa you ROI dapat. So something macam tu lah.
Amri ada raise hand nak tanya. Open. Ya coach, okay, saya nak tanya macam yang coach share tadi pasal perkembangan retail-retail yang makin bertambah ni kan. So dari side kami sebagai distributor, macam mana kita nak mengharungi benda ni, especially berkaitan risiko bad debt dari kedai yang tutup ke. Okay, apa yang ni boleh saya share lah apa yang saya buat dekat Taman House tu. Distributor dekat Kelantan. Yelah bad debt semua kan. So of course lah mungkin saya boleh yang ini yang ada buat dulu, mungkin saya boleh recommend lah. Kalau boleh Amri boleh start insurance kan barang-barang Amri tu lah. Trade insurance. Jadi company tak saya Alliance Bank ada buat trade insurance. So trade insurance ni dia macam mana tau? Okay, yang saya tahulah polisi yang ada dipakai sebelum ni, di mana untuk akaun baru ni, untuk 3 transaksi yang pertama kita akan minta cash term lah. So after 3 kali transaction tu dia cantik bayaran dia, dan baru kita bagi kredit lah. Tak kisahlah 30 days ke 45 ke, is bergantung pada ni lah kan. So andai kata company kedai tu tak dapat bayar, kalau kita dapat detect, okey lah, kita bagi LOD lah, letter of demand untuk dia orang ni lah, carilah mana-mana lawyer untuk claim balik kan. Tapi kalau kata kita tak dapat detect dia, so macam memang dia tutup, dia lari lah, macam yang Amri cakap tadi tu kan, trade insurance company akan cover that losses. This is what happen to Adabi lah. Bila dia insurance kan, tapi kena follow lah dia punya polisi tu. Okay. Tapi charges tu kena check dengan dia orang lah. Adalah dia punya package 1, package 2, saya tak pastilah. Tapi konsep tu lah untuk kita selamatkan kita punya bad debt tu. So dia Alliance Bank lah coach? Yang dia pakai Alliance Bank. Alliance Bank, okay. Boleh check lah. Okay. So, ada soalan lain boleh saya open. Ada apa-apa soalan nak tanya atau pasal koperasi ke? InsyaAllah saya boleh jawab lah berdasarkan pengalaman saya kat koperasi juga. Cerita pasal koperasi mungkin saya boleh sentuh sikit lah. Kebanyakan kita tahu kebanyakan kedai-kedai kecil lah, especially kedai-kedai runcit ataupun pasaraya yang ada 1-2 outlet ni, kita berhadapan dengan isu stok. Maksudnya ialah dikawal, supply chain dikawal oleh kartel lah, saya boleh cakap kartel lah. So bagi saya lah koperasi ni sebenarnya membantu kalau diuruskan dengan betul. Sebab apa saya cakap itu? Sebab saya masa saya kat MG Komat, kita di bawah koperasi Koperasi Makmur Malaysia. Saya nampak peluang tu di mana kita ada fund daripada SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bagi fund untuk kita buka gudang, beli stok dan kita simpan stok tu untuk supply ke kedai-kedai kecil lah. Dan of course lah ada certain charge lah kita ambil, orang kata macam management fee lah yang tak berapa nak tinggi. So sebenarnya itu boleh membantu sebenarnya, tapi apa yang saya nampak lah kebanyakan koperasi yang cuba buat macam tu, satu isu utama lah yang saya perasan adalah pengurusan. Koperasi kita lemah dekat pengurusan. Bila pengurusan tu lemah dan banyak yang lopong lah sana sini, dan supplier yang patutnya kita kontrol, dia yang kontrol kita. Itu yang berlaku sebenarnya. Tapi dari segi penubuhan koperasi untuk kawal supply chain ni, saya setuju sebenarnya. Dia boleh bantu, tapi kena betulkan pengurusan lah. Dulu saya pernah cakap lah, sebenarnya kalau kewujudan koperasi untuk saya cerita dalam bab retail lah, bab lain saya tak tahulah. Di bab retail, especially supply chain, kalau diuruskan dengan orang daripada industri ataupun orang yang memang faham industri, insya-Allah dia boleh berjaya.
Tapi kalau diuruskan oleh orang yang bukan di industri, sekadar nak nama ataupun nak ambil kesempatan, kita tengoklah kebanyakan koperasi tak berjaya lah. Saya boleh ambil contoh macam contoh bank rakyat, bank kerjasama rakyat. Kenapa dia berjaya? Dia sedangkan dia koperasi, bank koperasi asalnya. Tapi dia diuruskan oleh golongan profesional dan dia berjaya sampai sekarang. So saya tak nampak yang bahagian retail tak boleh berjaya dengan syarat adanya golongan profesional yang ahli menguruskan inilah bahagian retail dan juga wholesale ni. So boleh berjaya sebenarnya, cuma yalah, macam saya cakap lah, pengurusan yang kena pengurusan yang betul lah. Itu kalau tanya saya lah, komen saya pasal koperasi lah. Koperasi ni sebenarnya boleh membantu at least meminimumkan ketiadaan stok, cuba kontrol sikit harga. Sebab koperasi ni, siapa yang buat koperasi ni, dia dapat banyak privilege daripada Kementerian Usahawan dan Koperasi Malaysia melalui SKM. So kalau buat dengan betul, dia berjaya. Okey, saya lanjutan daripada tu, kalau siapa tahulah, saya selalu sebut dalam saya punya training, dalam saya punya dalam Facebook dan juga WhatsApp, Angkasa dia ada satu agensi yang dipanggil Jimat Biz, JIMAT-BIZ lah, Jimat Biz ni. Yang mana dia, macam saya cakap lah, dia beli, dia dapatkan barangan-barangan ni dalam bentuk bekal dan dia supply kepada kedai-kedai tradisional lah atau kedai mencit dengan harga yang murah lah. Ada serta barang murah, ada serta barang mahal, tapi at least ada inisiatif lah daripada Angkasa untuk supply barang tu guna Jimat Biz lah. Tapi saya nampak tak semua barang lah yang dia boleh cover. Saya boleh nampak barang-barang komoditi macam contohnya telur dia tak ada, macam 30 biji saya check, dia tak ada, dia cuma ada 10 biji. Beras dia ada, susu dia ada, tepung dia ada, itu tak ada masalah. Dia kena ni lah satu, assortment barang dia tak berapa nak lengkap lagi. Keduanya dari segi penerangan kepada, bukan penerangan lah, kata marketing dia untuk promote that, orang kata agensi Jimat Biz ni masih lagi saya tak nampak sebab ramai lagi yang tak tahu. That's why saya cuba tolong lah, whatever yang orang tanya pasal mana nak dapat produk yang murah daripada pasar raya dengan distributor, supplier, so pergi ke Jimat Biz. Tapi dia orang tak sampai lagi benda tu. Ada yang tahu pasal Jimat Biz ni, ada yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Dan yalah, yang mana yang komunikasi saya akan cerita lah benda ni. So itulah sebenarnya back to pengurusan juga, komunikasi juga. So that's why walaupun channel tu ada tapi dia tak sampai kepada kita lah, tak apa, benda tu tak ramai yang aware. Dia beza dengan macam yang private, contohnya macam Aeon. Dia bagi tahu dalam website dia ke, dia dalam dia punya FB ke apa, dia akan cakap selain pada dia supply kat kedai dia ada B2B, business to business punya team yang supply kat kedai-kedai mencik. So orang tahu. That's why banyak orang yang tak dapat daripada tengok barang tu mahal daripada supplier, dia akan go for bahagian pasar raya ni yang B2B ni untuk dapatkan stok. So itu yang saya kata tadi, sebenarnya yang part kita ni, dia punya, macam saya cakap lah, bila main dengan koperasi Angkasa ke apa, kita, komunikasi kita dan juga pengurusan kita lemah lah. Sebab kita ada kapasiti, tapi kita kena uruskan dengan cara yang profesional lah. Saya rasa kalau diuruskan dengan baik, saya rasa tak ada masalah. Sebab saya tengok Ikuan Global boleh je buat, tapi Ikuan Global dia sesama dua orang je lah. Tapi at least modal tu berjaya sebenarnya. Cuma kita, macam saya cakap lah, pengurusan lah kalau kita dari segi koperasi lah. Sebab koperasi ni bagi saya adalah satu platform untuk menyelesaikan ataupun meminimumkan masalah-masalah yang kita hadapi lah. Ada soalan? Dan Kak, Makna kata Tuan, kita kena ada macam kartel jugalah sesama kita ke macam mana? Lebih kurang macam tu lah. Tapi buat sangat bunyi nama kartel lah. Lebih kurang macam tu lah. Ayat orang kata ayat tersembunyi dia macam tu lah maksudnya. Itulah saya nampak. That's why orang tak nampak koperasi ni. Saya tak tahulah, tapi kalau saya nampak koperasi ni sebenarnya boleh membantu lah. That's why koperasi ni dihaskan kepada orang Melayu dan Bumiputera je.
Kalau yang lain pada tu dia orang akan buka persatuan. Kita kedai mamak contoh, kedai mamak kedai mamak. Kenapa dia boleh sukses? Sebab dia tak ada persatuan, dia tak ada koperasi, dia ada persatuan. Dia persatuan ni ada tabung, okey. Masing-masing masuk duit dalam tabung tu. So ada mamak baru nak buka kedai nasi kandar kan, dia guna duit tabung tu, okey, buka. Dia akan sumbang balik. So dia akan merancangkan melahirkan usahawan-usahawan di kalangan komuniti mereka. Koperasi tu saya nampak macam tu lah. Dia cuba tujuan asalnya untuk merancangkan kelahiran usahawan-usahawan di kalangan Bumiputera dengan Melayu lah. So kalau macam persatuan Chinese, okey, dia akan melahirkan dia punya usahawan di peringkat tu. So saya tak nampak kalau pengurusan yang ni dia akan actually dia boleh banyak membantu lah sebenarnya. Cuma pengurusan ya, yang penting pengurusan. Tu je. Ada soalan? Tuan, saya nak tanya macam Adabi kan, dia masih mengamalkan Vensil ke dia soalan yang bagus. Okey. Adabi, okey, kalau yang belah-belah Lembah Kelang, dia orang dah tak pakai Vensil lah, dia dah pakai PO taker. Maksudnya dia ambil PO lah. Kalau yang belah-belah macam belah-belah Melaka, belah-belah Perak tu, yang macam kawasan-kawasan pendalaman tu, dia masih lagi pakai Vensil lah. Dia tak pasti Kedah pun sama lah, yang bagi-bagi pendalaman lah. Tapi yang kawasan-kawasan bandar ni dah banyak pakai PO taker lah. Dia orang dah cuba minimumkan penggunaan Vensil. Sebab apa saya cakap dia orang cuba minimumkan penggunaan konsep Vensil ni? Sebab Vensil ni kita mendedahkan diri kita, mendedahkan kepada staff untuk main duit. Sebab dia akan dapat cash. So once dapat cash, so macam biasalah kalau dah banyak depan mata jadi kelabu lah, mata jadi kelabu lah. So macam-macam dia boleh buat. So that's why dia akan cuba kurang, dia dah dalam proses kebanyakan distributor dia dah kurangkan konsep Vensil. Ada juga yang buat Vensil sebab distributor ni dia punya management dia distributor Adabi ni dia bukan standardized. Maknanya yang saya cakap mula-mula tadi kan UPS, unit pentadbiran subsidiary kan. So bukan UPS ni yang control. So kau kena buat semua kau punya sistem kena selari. No, dia cuma memantau saja dari segi pembayaran dan UPS ni memantau pembayaran sell in. Maksudnya barang yang diambil pada Adabi, dia mantau distributor ni kena bayar dalam tempoh yang ditetapkan. Tapi dari segi pentadbiran dia, administration peringkat distributor, dia akan serah kepada manager terbabit lah, bertanggungjawab sepenuhnya. So apa yang ada distributor yang aware pasal benda ni, dia orang buat Vensil tapi dia orang tak galakkan kedai untuk bayar cash. So maknanya kena online. Dan selamatlah duit tu masuk dalam akaun distributor lah. Tapi adalah benda-benda yang dia kena banyak kerja sikit lah, nak kena verify okay duit ni datang masuk kedai mana, tu ajak. Tapi ke arah tu dia orang dah start buat lah, instead of Vensil ambil cash. Menjawab soalan tu masih lagi pakai tapi dalam proses mengurangkan penggunaan Vensil dan cuba menambah penggunaan PO taker. Okay, thank you Coach. Okay. So ada soalan lain? Coach? Ya. Oh ya, Syakira. Siapa? Syakira. Ya, okey. Saya Syakira. Okey. Untuk saya nak tanya lah, macam merchandising dengan purchasing ni, dia memang salah satu yang diperlukan lah untuk retail business kan? Betul. Dia ada perbezaan ke untuk merchandising dengan purchasing ni? Ataupun dia boleh combine buat sekali? Actually actually purchasing dan merchandising ni department yang benda yang sama je, department yang sama je. Ada yang pakai purchasing, ada yang pakai merchandising, ada yang pakai commercial. Dia cuma yang bezanya kalau marketing merchandising beza, marketing purchasing beza. Actually bagi saya lah dia department yang sama. Sebab ada company yang pakai guna purchasing, dia pakai purchasing department. Ada company pakai merchandising, ada company pakai commercial.
Tapi sebenarnya department yang sama je dan tugas dia samalah yang patut dibuat lah. Dari segi ratio merchandiser dengan salesman macam mana coach? Kalau yang PO taker ni. Merchandiser dengan salesman. Dengan PO taker. Ratio-nya maksudnya penglibatan merchandiser dan salesman lah. Maksudnya Ah, Kan ikut pemahaman saya merchandiser ni yang menyusun barang tu lah kan coach? betul Yang tu kan? Ya. So dari contohlah satu merchandiser berapa orang salesman ataupun macam mana? Oh, faham. Okey. Ikut pengalaman saya, satu salesman dia biasanya 2 merchandiser lah. 1:2. Tapi tengok jugalah, kadang ada 1:1 tapi kebanyakan 1:2. Kenapa saya cakap 1:2? Sebab merchandiser ni dia ada dua, sebab bajet merchandiser ni kalau konteks Arabi lah, bajet dia ada yang datang daripada principal, kilang lah maksudnya. So that's why kenapa ada dua, satu fokus pada food, satu fokus pada non-food. Contohnya food rempah-rempah tu lah. Yang non-food yang makanan kucing lah ataupun yang snack. Itu sebab kenapa 1:2 lah. Sebab lain dekat peringkat HQ, tim makanan kucing lain, tim yang rempah-rempah ni lain, tim snack lain. So dia ada bajet masing-masing. That's why kadang ada 1:3, 1:2. Tapi kebanyakan dia pakai 1:2 je. Snack tu dia sekalikan dengan rempah. Cuma bahagian pet food lah, merchandiser dia lain. Okay. Oh, sebab Adabi dia banyak SKU kan jadi Dia ada 500 lebih SKU. Masa dulu lah, tak tahu mungkin lah bertambah lagi kot. Dia rajin buat product development. Okay. Ya, Puan Zainal nak tanya. Apa tu tadi tuan sebut yang van salesman tu kan? Dia maksudnya dia macam yang salesman yang datang daripada satu kedai ke satu kedai tu, lepas tu dia tanya dengan kita apa barang, dia tengok barang. Ya. Lepas tu kalau nak dia ambil daripada van dia. Dia buat turun lah. And then yang kami hadapi lah selalunya dia orang akan demand for cash term tau. Okay, memang dia akan cash. Tapi tadi tuan ada sebut sekarang ni moving forward they will go for PO taker. So apa maksud tuan on that? Okay. PO taker ni maksudnya salesman akan datang. Dia akan tengok, dia akan check barang. Bila dia check barang, okay, dia akan cakap lah, okay, ni barang you kena order lah, ni barang dah ada lah, yang ni banyak lagi tak payah order, yang ni kena order bla 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 bla. So retailer ataupun owner kedai ataupun buyer ke, tak kisahlah, yang kat kedai tu dia akan issue PO lah, ataupun ada setengahnya dia suruh salesman tu guna je PC Office untuk masukkan PO, keluarkan PO lah, isi dia punya kuantiti berapa. Salah satulah kadang-kadang dia suruh tu ataupun dia buat sendiri lah. So bila print je PO ni, buyer tu akan tengok okay betul, dia check balik betul, dan dia sign, dan PO tu nantilah dia akan bawa balik, proses dekat office dan dia akan hantar stock lah. Tu maksudnya PO taker. Maksudnya kira untuk payment apa semua tu dia tidak akan berlaku dalam bentuk cash lah. Kita boleh minta AP untuk kita payment. Dari segi payment terms pula, ada juga yang PO sampai dia suruh bayar. Ada juga. Dan ada juga yang dia dah stated 30 hari, 45 hari. So ada yang kredit lah. So tak semestinya dia ambil PO taker kredit, ada juga yang cash. Especially macam kedai-kedai yang baru nak beroperasi ataupun yang macam apa, yang ada isu payment sebelum ni. Sebab kita kena ingat lah, supplier ni, distributor sama diorang pun diorang communicate. Okay, kedai ni okey tak? Okay. Kalau ambil cash kredit macam mana?
kredit dia okey bayar, then dia akan consider lah kalau tapi dia tak akan cakap lah, okay, kalau tuan kedai tanya boleh dapat kredit, bila dia check okey tak ada isu sangat, then dia boleh bagilah. Tapi kalau dia tanya supplier dia, oh ini susah lah, nak tunggu dia punya payment lambat, then dia akan go for cash lah. Sampailah dia rasa betul-betul dia tengok monitor cantik bayaran dan dia confident, then dia akan go for credit lah. Okay, faham. Alright, thank you. Soalan lain sebelum dah pukul 11 Ada soalan? Saya buka untuk last. Okay. So kalau sebenarnya saya dah highlight sebelum ni dalam group ataupun ni, kalau siapa yang nak join lah, apa nama tu, yang saya promote ERT, Exclusive Retail Training, bolehlah masuk link yang saya letak dalam FB dan juga apa nama tu, WhatsApp group tu. Kalau nak ni lah, kalau nak join. Cumanya yang sebab yang tu part dengan Biz Transformer lah. So yang ni inisiatif saya lah untuk share. So InsyaAllah kalau ada masa dan kelapangan saya akan share lagi. Kita akan buat ni. By the way, saya nak bagi tahu the next project kita akan buat podcast lah. Sebab office kita dekat IM dah siap. Kita ada studio dan saya akan go for podcast lah. So podcast lagi ni kan. So kita akan ada podcast lah lepas ni. Saya akan wawarkan bila podcast tu dah akan start, saya akan bagi tahulah. So siapa yang siapa yang belum follow follow TikTok saya, boleh follow. Kalau nak follow boleh follow Facebook saya juga. Facebook satu hal lah. YouTube saya, Coach Syed Ahmad, boleh follow. Dan saya pun akan post banyak benda dalam YouTube. Saya ada channel YouTube, TikTok, FB. So FB saya rasa ramai dah follow kot FB. Cuma macam YouTube lah, kalau ada masa boleh join lah, boleh subscribe and follow YouTube saya lah. Ni saya tulis kat ni saya punya Coach Syed Ahmad. Ni saya punya YouTube. Kalau saya punya TikTok Coach SY saya lah. Ni TikTok saya lah. So banyak je saya post video apa semua. So kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dululah kita punya perbincangan ni. So terima kasih kerana sudi join apa nama sembang-sembang santai ni. InsyaAllah kita akan buat lagi lepas ni. So feel free kalau nak tanya saya, siapa yang belum join saya punya komuniti peruncitan, boleh join lah. So terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. By the way, saya record ini lah. Kalau siapa nak tengok recording ni, just request lah. Saya ada record lah malam ni punya session. Okay, terima kasih semua. Okay, selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih Coach. Thank you, Coach. Okay. Terima kasih Coach. Okay, sama. Thank you, Coach. Okay, thank you. Thank you everyone. Jazakallah, Coach. Okay, terima kasih.